Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pengerusi dan ahli panelis, hadirin dan hadirat sekalian. To me, I think saya akan sampaikan dalam dua bahasa. I think there are some foreign how do I say guests among us who are more proficient in English. Then I guess it will be better if can speak in both languages. The thing is that bila saya mendengar pembincangan daripada ahli panel yang pertama, it is a kind of deja vu bagi saya. Deja vu dalam masa perubatan, maksudnya sesuatu yang mengimbau kembali perkara-perkara yang lama yang telah kita rasai. There's nothing new. Daripada hujah-hujah yang dikemukakan, ia hanya dapat diturunkan kepada satu aspek penting, iaitu apa yang dihuraikan oleh Tuan Haji Hamduddin tadi adalah basically a kind of a siege mentality. Siege mentality ini adalah pemikiran yang senantiasa merasa bahawa you are being persecuted. Umat Islam berada dalam serangan. Umat Islam diserang dari berbagai arah dan sebagainya. So this is what is meant by siege mentality. Then that was the main basis of what ISMA is all about, iaitu untuk create a siege mentality among Muslims. Dan inilah masalah utama yang kita hadapi sekarang ini. Dan saya dapati bahawa apabila saya diberitahu bahawa tajuk ialah perjuangan hak asasi manusia, human rights antara kebebasan tanpa agama dan agama tanpa kebebasan. Saya merasakan bahawa sebagai ahli akademik, saya faham bahawa apa yang perlu diperjuangkan, yang perlu diperdebatkan is about human rights, not about kebebasan. Kalau kebebasan, saya rasa PAS kena buat satu tajuk yang lain untuk bincangkan kebebasan dalam Islam. But this is about human rights. So let's see di mana human rights yang dikatakan menjadi sesuatu very dirty word, sesuatu kalimat yang dianggap sebagai begitu kotor, yang memberikan segala kebebasan mutlak kepada manusia seperti mana yang cuba digambarkan untuk membuat hubungan seks dengan binatang dan sebagainya, which is against human rights. Tidak ada dalam mana-mana human rights yang cakap perkara seperti itu. Saya akan bawa sebagai contoh. Kita kena ingat bahawa sekarang ini kita berada di abad ke-21. Kerana itu telah pun wujud apa yang dikenali sebagai United Nations, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Di dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu terdapat 193 negara. Dan Malaysia adalah salah satu daripada 193 negara tersebut. Daripada 193 negara, 47 negara menduduki apa yang dikenali sebagai Human Rights Council. Human Rights Council. Dan Malaysia pernah menduduki Human Rights Council. Dan mereka yang menduduki Human Rights Council mesti mampu bercakap dalam bahasa human rights. Dan tidak boleh memberi penafsiran yang lain daripada apa yang masyarakat satu dunia tahu what is human rights. Tiba-tiba kita ada definisi kita yang lain tentang human rights. Itu adalah sesuatu yang tidak tepat. That's wrong. Dan kemudian bila kita mengatakan bahawa mana mungkin Islam ni memang ada mana mungkin agama tanpa kebebasan, kerana Islam telah meletakkan apa yang dikatakan boundaries, kalau saya ulang balik apa yang dikatakan oleh Tuan Haji tadi. Dan boundaries ditafsirkan sebagai maqasid. This is strange. Ini pertama kali dalam hidup saya dengar boundaries diterjemahkan sebagai maqasid. Boundaries adalah dalam bahasa Arab adalah hudud. Hudud sekarang ni ISMA faham potong tangan orang, rejam batu dan sebagainya, which is wrong. Dan kita dapati bahawa sekarang ini masalahnya apabila masalah epistemologi pun kita ada masalah. Dan kemudian kita melihat bahawa oleh kerana kita berada di abad ke-21 sekarang ini, dan kita berada di zaman moden, bukan lagi di zaman Al-Mawardi, bukan di zaman kitab
al-ahkam al-sultaniyah dikarang. Ya, oleh kerana itu tidak lagi wujud, kita tidak boleh tengok bahawa dunia ini terpisah antara dunia Islam, Darul Islam dan Darul Harb, dan negara kufur, negara kafir, negara enemy, our enemy state. Kita tidak boleh pandang in black and white. Sekarang ini tidak wujud lagi apa yang dikatakan Darul Islam, Darul Harb dan sebagainya. Kita semua wujud dan duduk di dalam apa yang dikenali sebagai Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. And dia ada beberapa convention di dalam Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ya. Dan kita dapati bahawa yang paling apabila kita bercakap tentang human rights ini, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu telah ada beberapa universal conventions dan treaties, human rights treaties. Ya. Dan di antara begitu banyak human rights treaties yang ada, 9 treaties were basically the main core, ya. 9 treaties daripada main core treaties yang ada dalam United Nations. Daripada 9 human rights treaties out of 9, dan Malaysia pernah menduduki sebagai salah satu daripada ahli kepada Human Rights Council. Berapakah treaty yang telah kita tanda tangani? 3 daripada 9 Universal Human Rights. Dan salah satu treaty yang sampai hari ini yang kita tidak tangani walaupun telah pun dibuat oleh United Nations pada tahun 1969, iaitu ICED, International Convention for the Elimination of Racial Discrimination, right? Di mana RF telah melancarkan petition, ya, tanda tangan untuk supaya mendesak kerajaan Malaysia semasa mereka menduduki Human Rights Council untuk menandatangani ICED. Tetapi sehingga ke hari ini Malaysia tidak menandatangani ICED, right? And yet we want to talk about human rights. So itu yang jadi masalah pada kita pada masa ini. Saya hanya akan mengambil beberapa ketika untuk, kerana kita semua tahu bahawa terdapat 30 artikel di dalam human rights, ya. 30 artikel di dalam human rights. Dan sebelum saya tidak akan membincangkan ke 30 artikel dalam human rights yang mana kita boleh kaji dan teliti sendiri. Apa yang penting apabila kita membicarakan human rights adalah melihat kepada preamble to the human rights punya declaration. Human rights ada preamble kepada declaration dia, iaitu ada roh yang tersirat di sebalik apa yang dikehendaki dalam United Nations Human Rights Declaration itu. Berbeza dengan ramai lawyer yang ada di sini, berbeza dengan our Constitution. Di dalam Constitution kita tidak ada preamble. So kita tak tahu. Sebab itulah sampai sekarang kita duduk bergaduh. Negara ni sekular ke, negara ni negara Islam dan sebagainya. Sebab tak ada preamble. Begitu ramai lawyer yang hadir pada hari ini boleh bersetuju dengan saya bahawa memang tidak ada preamble di dalam Constitution Malaysia. Tetapi di dalam Universal Declaration of Human Rights akan ada preamble. Sebelum saya terangkan apakah preamble dalam Human Rights Declaration ini, saya ingin menyatakan bahawa the United Nations Human Rights Council telah pun memberi komentar, ya, tentang the adoption of the Universal Periodic Review yang baru ni geng ISMA pergi ke Geneva dan sebagainya. Outcome of Malaysia. Nyata sekali tidak, mereka sama sekali tidak puas dengan apa yang ataupun tidak gembira dengan sikap Malaysia. The recommendations addressed to Malaysia reflect the broad concerns about its unwillingness to sign and ratify core UN Human Rights Convention and brings its domestic legislation into conformity with the international law. Malaysia masih teragak-agak, masih ragu untuk conform pada international laws. In particular concerning rights to freedom of expression, association and assembly and due process rights, right? Dan kita tahu begitu banyak akta-akta baru yang luluskan oleh Parlimen, hastily being passed in Parliament, such as the Peaceful Assembly Act, SOSMA dan banyak lagi, ya. And if I want to go to the human rights abuse yang ada di Malaysia ini, kemungkinan tak selesai satu malam, But what I want to say is that in order for us to understand adakah benar human rights ini seperti mana yang cuba dipamerkan oleh ISMA,
sebagai agenda barat yang untuk merosakkan Islam. This is what has been imprinted in our mind. They against Komanggo, pergi 1 juta umat untuk menentang Komanggo dan sebagainya. To show that these are basically human rights ni adalah agenda barat untuk menentang Islam, kita lihat apakah preamble di dalam United Nations Human Rights Declaration. Kita boleh baca di situ. Iaitu yang pertamanya, whereas whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world. Kehendak utama daripada United Nations Human Rights Declaration ini, Human Rights Declaration, bukan untuk kebebasan melakukan seks dengan binatang. It's about freedom, justice and equality in this world. Then whereas disregard and contempt for human rights has resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief, and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people. Ini yang dikehendaki, iaitu preamble dia adalah manusia mesti mempunyai freedom of conscience. It's not seperti mana yang kata oleh lawyer Nizam tadi, freedom of religion adalah lebih tepat kalau diperjuangkan sebagai freedom of conscience. Dan freedom of conscience dalam arti kata setiap manusia bebas untuk mempercayai, meyakini dan beriman dengan apa yang ia ingin imani, dan tidak harus ada sebarang paksaan terhadap keimanannya. Kerana itu kita merasa hairan apabila Jamil K. Baharom mengatakan bahawa persecution, penindasan dilakukan ke atas golongan Syiah di Malaysia ini has nothing to do with human rights. Does he understand what human rights is all about? Nyata itu adalah perkara yang sama sekali bertentangan dengan prinsip human rights. Kerana itu IRF telah mengeluarkan statement, saya sendiri telah menulis statement yang membantah pemahaman yang sedemikian oleh menteri, seorang menteri yang tidak faham bahasa human rights. Sambungan. Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse as a last recourse, as a last resort to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law. Kenapa kita perlu membela human rights? Untuk menghalang manusia daripada melakukan pemberontakan dan berlakunya tumpah darah dan sebagainya. Next. Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations. Next. Whereas the people of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and the equal rights of men and women, and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedoms. Next. Whereas member states have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms. Kebebasan asasi yang dikehendaki daripada apa dalam semangat yang terdapat dalam human right, United Nations Human Rights Declaration itu. Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge. Kena faham benar-benar apakah yang dikehendaki dengan rights dan kebebasan. Now, therefore, sekarang ini dengan itu, the General Assembly proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations. Semua nation, semua negara harus embrace what is considered as the Universal Declaration of Human Rights, to the end that every individual and every organ of society, keeping this declaration constantly in mind, mesti senantiasa ingat, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms. Do we promote respect for rights and freedom? And this is the main problem yang kita sedang hadapi pada ketika ini. And by progressive measures
national and international, to secure the universal and effective recognition and observance both among the peoples of member states themselves and among the peoples of the territories under their jurisdiction. Dan ini adalah preamble, apa yang dikenali sebagai preamble kepada United Nations Human Rights Declaration. Dan saya tidak lihat, dan kalau kita kaji sendiri daripada kesemua 30 articles yang terdapat di dalam Human Rights Declaration itu, kemungkinan hanya ada satu yang menjadi pertelingkahan, iaitu artikel ke-18. That is freedom of conscience. Ya. Freedom of conscience inilah yang juga menjadi pertelingkahan di negara kita dengan apa yang dapat dalam perlembagaan kita dengan artikel 11. Yeah? And we can debate and discuss about that during the question and answer session dan sebagainya. Tapi apa yang saya ingin nyatakan bahawa apa yang jelas adalah apa yang terkandung di dalam United Nations Human Rights Declaration tidak ada percanggahan dengan apa yang dikehendaki oleh Islam itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.